هنا متضمنا لإثبات كمال ضده. النفي المقصود به المدح لا بد من أن يكون متضمنا لإثبات كمال ضده. Penafian yang bermaksud pujian semestinya mengandungi lawan yang dinafi dalam keadaannya yang paling sempurna. Kalau penafian, ada nafi dalam cerita tu, tapi nafi tu maksud puji, maksud puji, maka mestilah ia berarti lawan dia tu berada dalam keadaan paling sempurna. Baiklah, kita tengok keterangan. Apabila dinafikan sesuatu daripada seseorang atau sesuatu yang lain dengan maksud memujinya, maka ia berarti lawan bagi sesuatu yang dinafikan adalah paling sempurna ada padanya. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh. Ini contoh nafi, tapi nafi itu maksud puji. Bila begitu maksudnya lawan dia, lawan kepada sifat ataupun apa-apa tu lah, benda tu maknanya dalam keadaan paling sempurna. Itu maksudnya. Mana kalau berjumpa dalam Quran begini, itu kena faham begitu. Inilah penting qawaid tu. Baik. Apa contoh? Bertawakallah engkau kepada Tuhan yang hidup. Wa tawakkal 'alal hayy. Al-hayy itu sifat Allah. Sifat ini tidak dinafikan, disabitkan. Memang Tuhan itu al-hayy, hidup. Lepas tu disebutkan sebagai sifat yang kedua, alladzi la yamutu, Tuhan yang tidak mati. Bertawakallah engkau kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati. Jadi tidak mati. Hidup tadi kan hidup, lawannya mati. Tidak mati, ini orang panggil nafi. Dinafikan daripada Allah sifat mati itu. Tidak mati, maknanya Allah itu tak mati lah. Dinafikan sifat mati itu pada Allah. Mati lawannya apa? Hidup. Bila disebut nafi begini, kita sebut Tuhan yang tidak mati itu dengan maksud apa sebut begitu? Nak puji dia. Bila puji, maka maknanya lawan bagi yang dinafi itu. Yang dinafi itu apa? Lawan mati, hidup. Maknanya Tuhan itu hidup dalam keadaan kehidupan yang paling sempurna. Gitu maknanya. Baik, kita tengok ni. Cuba tengok tempat saya garis tu, alladzi la yamut. Di sini yang tidak mati. Rangkai kata yang tidak mati juga disebutkan sebagai sifat Allah, seperti al-hayy, yang hidup, yang tersebut sebelumnya. Cuma yang tidak mati adalah sifat salbiyah. Ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah Allah, maknanya sifat yang dinafikan daripada Allah. Sifat ni tak ada pada dia. Sifat dia, tetapi sifat tu tidak ada pada dia. Itu orang panggil sifat salbiyah. Ni kan, kalau kita belajar dalam akidah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah tu apa? Macam ni, inilah contohnya. Disebutkan tidak mati. Apa ni? Sifat salbiyah Allah. Mana Allah tak ada mati ke? Dinafikan mati itu daripada Allah. Jadi sebenarnya itu bukan sifat pun, tak ada pun. Mati itu tak ada. Mana sifat dianya ialah tidak mati itu. Bila kata tidak mati dalam keadaan puji begini, maknanya kita tidak kata dia hidup. Yang hidup pula adalah sifat muthbatah, orang panggil. Al-hayy itu sifat muthbatah, sifat yang disabitkan, dikatakan ada pada Allah. Sifat yang disabitkan ada pada Allah. Kedua-duanya bagaimanapun dikemukakan sebagai pujian kepada Allah. Jadi disebut sebagai apa ni? Puji ke keji? Takkanlah keji. Pujilah. Maka yang tidak mati di situ berarti Tuhan yang hidupnya kekal dan sempurna sifat hidupnya. Itu maknanya. Itu maknanya. Kerana lawan bagi yang mati ialah yang hidup. Tapi yang hidup itu hidup biasa. Orang terlantar dalam hospital tu pun
bergantung dengan mesin tu, hidup juga. Tapi apa makna hidup tu? Apa makna hidup tu? Lebih ke hidup macam tu? Istimewa ke? Tak. Hidup sungguh. Kita pun hidup juga. Sambil-sambil hidup tu ada juga mengantuk, ada juga tidur, dan kita tidur tak sedar ada apa sekeliling. Hidup Tuhan tu macam tu? Tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu nafi juga. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, tidak tidur. Itu pun sifat salbiah juga. Itu dalam ayat kursi. Sama dengan ni. Jadi sebut tidak mengantuk, tidak tidur tu untuk nak cerita apa? Nak puji Tuhan lah. Maknanya sifat sedar, qayyum Tuhan. Al-Hayyul Qayyum tu makna sentiasa berperanan, bekerja. Sebab apa? Dia tak mengantuk. Kalau mengantuknya adalah ketika leka, tak buat kerja. Ni kalau Qayyum, sebab Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum macam mana? Boleh berlaku Al-Hayyul Qayyum sungguh tu apabila la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu sifat salbiah juga. Bila kita nafikan yang itu, bermakna lawan dia. Lawan dia adalah dalam keadaan paling sempurna. Itu maksudnya. Lawan bagi yang tidak mati ialah yang hidup, tapi bukan hidup biasa, hidup dalam keadaan paling sempurna, hidup kekal. Yang kedua, ini pendek, wala yadhlimu rabbuka ahada. La yadhlimu, dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada sesiapa pun. La yazlimun, la yazlimu. Lillah, ni nafi, Tuhan tidak zalim. Zalim lawan apa? Lawannya adil. Bila nafi tidak zalim, bermakna Tuhan ini kita terima adilnya dalam keadaannya paling tinggi, paling baik, paling sempurna. Tidak berlaku zalim. Ini nafi, ini yang dikatakan nafi. Bila ada tidak tu nafi lah. Lawan bagi tidak berlaku zalim ialah berlaku adil. Tidak berlaku zalim disebut di situ sebagai pujian kepada Allah, sebagai pujian tu. Maka ia berarti Tuhanmu berlaku adil, seadil-adilnya. Banyaklah jumpa dalam Quran, banyak. Tuhan tidak begini. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak memungkiri janji. Tidak memungkiri janji. Itu disebutkan sebagai sifat Tuhan. Sifat apa? Mungkin janji itu tidak ada pada Tuhan. Sifat salbiah. Disebut itu sebagai pujian tu. Bila begitu bermakna memenuhi janji dalam keadaan yang paling sempurna. Jaga janji dalam keadaan paling sempurna. Kalau dia berjanji, jangan risau lagi, jangan susah hati. Sebab apa? Sebab dinafikan mungkin janji itu daripada Allah. Bermakna memenuhi janji itu ada dalam keadaan yang paling sempurna. Banyak dalam Quran boleh bertemu. Cuma saya bagi ni contoh 2-3. Bukan bermakna ni saja, kena ingat. Bukan ni saja. Setiap kali bertemu, kena ingat kaedah ni. Yang ketiga, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba, tiada sebarang keraguan. Al-Quran, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan padanya. Lawan keraguan ialah keyakinan. Lawan keraguan ialah keyakinan. Dikatakan tidak ada sebarang keraguan di dalam Al-Quran dengan maksud memuji Al-Quran. Itu maksud puji Quran itu. Bukan cerita cakap gitu saja. Dengan sebab itu bila kita baca Quran, kita kena tahu ini maqam apa. Ni puji ke keji? Maqamul madhi atau maqamul dham? Kena tahu. Orang yang tidak dapat beza antara ini puji ni dan keji, dia banyak perkara terlepaslah daripada memahami dengan baik Al-Quran. Dikatakan tidak ada sebarang keraguan di dalam Al-Quran dengan maksud memuji Al-Quran. Maka maksudnya ialah Al-Quran itu adalah kitab yang dapat diyakini sepenuhnya. Gitu. Lawan ragu, yakin. Mana kitab ni penuh dengan perkara yang meyakinkan. Tidak ada langsung perkara yang menimbulkan keraguan, tak ada. Yang menimbulkan keyakinan yang sempurna ada, itu lawan tu. Jadi bukan berkait dengan sifat Allah saja,
nafi lah. Apa-apa yang dinafikan, kalau maksud nafi itu puji, maksud nafi itu puji. Macam ni nak puji Quran lah. Cuba tengok, di situ saja tu banyak dah perbincangan. Zalikal kitabu la raiba fi. Jadi kata la raiba fi itu sebagai pujian kepada Al-Quran. Bila puji dan nafi, maka maksud lawan dia tu berada dalam keadaan paling sempurna. Sangat mustahak qawaid tafsir ni, tapi jarang. Alhamdulillah, saya pun Allah SWT bagi idea, ilham. Alhamdulillah, saya syukur sangat sebab kita dapat menjadikan ini sebagai mata pelajaran dalam daurah tafsir setiap tahun. Sebab apa? Saya tengok di mana-mana universiti di luar negara pun dia tak ada belajar qawaid tafsir. Allah, padahalnya bukan main hebat tu kalau kita dapat menguasai qawaid tafsir. Dia tak mengajar. Tak ada sebagai satu mata pelajaran. Tak ada. Usul tafsir ada. Ulumul Quran ada. Qawaid tafsir tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit, sekarang ni ada sikit-sikit gitu berterabur gitu, sebagai satu masuk dalam sukatan pengajian, tak ada. Itu satu perkara yang sebenarnya kerugian besar. Dan bila kita dapat menguasai ni saya mengharapkan bila tiap-tiap tahun walaupun sebulan dia akan jadi mahir. Kemudian hari nanti dia akan jadi ahli tafsir dan orang yang cukup faham dengan baik Al-Quran. Yang keempat, cuba tengok tempat yang saya garis. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Itu sifat semua puji itu, pujian tu kepada satu golongan manusia ni. Sahabat-sahabat ni. Orang lain pun begitu juga. Kalau ada sifat ni, kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya. Orangnya macam mereka tidak meminta. Tempat yang berkenaan itu la yas'alunan nasa ilhafa. La yas'alun, itu nafi, itu nafi. Nafi di sini dalam konteks apa? Puji ke keji? Bukan keji, puji ni. Sifat yang macam ni lah yang bagus. Miskin pun jangan nampak miskin, biar nampak senang. Senyum macam orang kaya, tak ada sedih. Nah, itu sifat mukmin yang bagus. Nah, kalau minta, dia tidak minta begitu. Tidaklah kata mendesak sehingga jadi orang terpaksa. Tidak begitu. Cuba tengok. Disebutkan la yas'alunan nasa ilhafa sebagai memuji sikap para sahabat yang berjuang dan berjihad. Maksudnya ialah mereka adalah orang-orang mulia dan memelihara diri daripada meminta-minta. Itu lawan kepada sifat tadi. Ya tidak, dia tak minta. Ini sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau boleh tak bagi pun tak apa dia. Tetapi kerja terus buat kerja. Adapun yang baru-baru, yang munafik itu jenis sifatnya mendesak. Kalau minta apa-apa. Adapun sahabat-sahabat yang betul-betul terdidik itu tidak begitu. Maknanya orang yang tidak meminta macam ni, orang yang berjiwa mulia lah, memelihara diri, jaga air muka, dia tahu jaga air muka. Begitulah sifatnya. Dengan adanya nafi di sini, nafi dengan maksud puji berarti sifat lawannya itu berada dalam keadaan yang paling sempurna.